terlibat sepenuhnya dalam bidang pendidikan khas pada tahun 1993 apabila saya ditawarkan mengajar di program pendidikan khas di SK Perempuan Metodis Teluk Intan. Dari situlah saya terus mengikuti kursus-kursus yang dianjurkan oleh Jabatan Pendidikan dan juga dianjurkan oleh Kementerian. Dan untuk mendalami lagi, saya telah saya telah mengikuti kursus diploma perguruan khas, iaitu memang dikhususkan untuk pendidikan cacat pendengaran pada tahun 1998 di Maktab Perguruan Ilmu Khas Ceras. Dari situlah saya terus tidak pernah ke belakang lagi, terus meminati saya terutamanya bidangkan khas dalam bidang masalah pendengaran. Dan seterusnya saya juga setelah itu saya juga untuk menyambung pelajaran saya juga mengikuti diploma pemulihan pendengaran dan pertuturan yang dianjurkan oleh USM khas untuk guru-guru guru-guru pendidikan khas pada tahun 2005. Di situ kami didedahkan dengan pengalaman bagaimana untuk mengajar, menjalankan pemulihan pertuturan, bagaimana kita nak menjalankan ujian pendengaran kepada kanak-kanak khas yang pada masalah pendengaran. Dari situ saya banyak menimba ilmu yang mana saya mempunyai kelayakan untuk menjalankan ujian pendengaran dan juga menggunakan alat audiometer di makmal kita. Dan untuk itu saya juga menyambung pelajaran saya di peringkat sarjana pendidikan khas yang diusi pada tahun 2002. Di situ setelah selesai sarjana pendidikan khas di UPSI pada tahun 2004, saya ditawarkan sebagai pensyarah di Maktab Ilmu Khas Ceras dalam bidang masalah pendengaran. Di situ saya mengajar kursus diploma pendidikan dan juga ijazah dalam pendidikan khas, utamanya untuk program masalah pendengaran. Dan pada tahun 2007 saya ditawarkan sekali lagi di Universiti Pendidikan Sultan Idris pada tahun 2007. Dan situlah saya terusnya di sini. Dia bertitik tolaknya setelah saya selesai mendapat ijazah sarjana dalam pendidikan khas di UPSI. Saya ditawarkan sebagai pensarah sambilan dan tahun 2006 oleh dekan fakulti lah. Di situ oleh kerana kekurangan pensyarah dalam bidang pendengaran, pada ketika itu memang kita kekurangan pensyarah dalam bidang pendidikan khas masalah pendengaran. Saya diminta mengajar beberapa kursus di UPSI pada tahun 2006. Oleh kerana itu saya pula ditawarkan, masa itu saya sebagai pensyarah di Maktab Ilmu Khas Ceras. Di sambil saya ambil kerja part time lah, sebab untuk membantu UPSI dalam bidang pendengaran. Kemudian pada tahun 2007 saya ditawarkan secara sepenuhnya di UPSI pada tahun 2007. Oleh kerana itu apabila saya rasa itu peluang saya lagi untuk bekerja di Universiti Pendidikan Sultan Idris yang kita tahu merupakan sebuah universiti pendidikan yang tersohor. Jadi saya menerima tawaran itu pada tahun 2007. Sehingga kini saya terutama dalam bidang pendengaran saya memang berasal daripada cikgu pendengaran. Daripada saya mengajar, pengalaman saya pendengaran memang daripada sekolah rendah, saya memang terlibat sepenuhnya dalam bidang pendengaran. Kita menggunakan bahasa isyarat, bagaimana saya mengajar kanak-kanak bahasa pendengaran itu dari sekolah rendah, bagaimana saya mengajar kanak-kanak sekolah mendengar untuk masalah pendengaran, dan saya juga pernah mengajar di Maktab Perguruan Ilmu Khas Ceras untuk bakal-bakal guru yang akan mengajar di SKPK untuk pendengaran, dan juga di akhir universiti saya ajar untuk untuk pelajar kita yang akan menjadi guru untuk pendidikan khas, guru pendidikan khas terutamanya dalam masalah pendengaran. Saya memang berminat dengan murid-murid pendengaran kerana pada saya murid-murid pendengaran tu satu yang istimewa. Dia satu istimewa yang kita rasa memang dia dalam dia tak boleh mendengar, dia tak boleh bercakap, tapi bila kita dapat berkomunikasi dengan bahasa isyarat, ia merupakan satu kepuasan kepada saya. Kita dapat berkomunikasi, kita dapat menyampaikan mendapatkan ilmu kepada dia. Itulah saya punya pengalaman saya sebagai pensyarah dan guru untuk murid masalah pendengaran. Untuk menjadi seorang guru yang berkesan dalam bidang pendidikan khas, pelajar itu boleh menguasai bahasa isyarat dengan baik, dia mempunyai jati diri yang kukuh, dia boleh lebih berproduktif,
Dia lebih prihatin, mempunyai motivasi dan empati, dan untuk menyumbang sebagai strategi dalam bidang pendidikan khas. Dia juga boleh dapat berbakti kepada masyarakat, terutamanya kepada golongan individu OKU, masalah pendengaran, terutamanya kanak-kanak tu. Dia mesti ada perasaan kasih sayang, dia mesti ada perasaan menyayangi kanak-kanak tersebut seperti anak dia sendiri. Kerana apabila dia menyayangi kanak-kanak itu, perasaan dia lebih rapat, lebih erat. Itu yang kita nak, jati diri yang kukuh. Supaya apabila dia berada dalam dunia pendengaran, dunia pendidikan khas, dia dapat menguasai dengan lebih baik. Dia ada keyakinan diri, dapat kepercayaan daripada kanak-kanak itu. Supaya apabila untuk mendekati murid itu, kepercayaan murid kepada cikgu sangat penting. Untuk belajar, pada saya, untuk belajar pada peringkat umur yang berusia, memang satu cabaran yang sangat banyak. Sangat banyak jika dibanding dengan pelajar yang orang kata fresh, dia muda. Saya sudah berkahwin, saya punya suami, saya ada anak yang saya mesti berkorban. Korban yang agak banyak juga. Saya kena dapat meninggalkan anak, meninggalkan suami. Tapi oleh kerana kekuatan dalam masa untuk meningkatkan ilmu lagi mendalam, saya tolak ke tepi. Saya maju ke depan, saya sanggup menghadapi cabaran. Padahal bukan senang ya. Kita datang, sebab saya masa itu masih bekerja sebagai guru. Tidak ada cuti. Kami datang ke kelas bersama dengan saya, bernasib baik sebab saya ada kawan saya 3 orang, bersama 3 orang. Kami akan berurang-alik daripada Teluk Intan. Kami adalah guru-guru daripada Teluk Intan. Akan berurang-alik tiap-tiap minggu menghadiri kelas pada hari Sabtu dan Ahad. Kadang-kadang sampai kelas yang ada sampai malam. Itu memang cabaran betul. Kemudian dengan adanya pada masa dulu, dia tak menggunakan teknologi. Dia banyak kepada kita punya pemikiran kritis, pemikiran kita melontarkan idea. Jadi memerlukan banyak kita punya pengalaman, kita memerlukan banyak pengalaman bagaimana kita nak berurusan dengan pensyarah-pensyarah yang memang banyak pengalaman. Dan pada masa itu juga saya macam-macam halangan juga yang kita hadapi, kerana halangan untuk pergi berulang alik, halangan dengan keadaan sekolah yang masa itu, ada kerja yang paling banyak nak mengajar budak-budak lagi, halangan dengan assignment yang perlu diselesaikan, halangan untuk menghadapi peperiksaan. Tapi saya, insya-Allah, alhamdulillah, saya akhirnya berjaya juga mendapat ijazah sarjana dalam bidang pendidikan khas yang pertama lah, yang merupakan antara dalam kelas tu 7 orang, 7 orang, 6 orang lelaki dan seorang perempuan. Saya lah seorang perempuan yang dapat berjaya mendapat ijazah sarjana pada ketika itu pada tahun 2004. Alhamdulillah. Dengan adanya penubuhan Galeri Pembangunan Manusia ini, ia merupakan satu inisiatif yang sangat baik, yang merupakan satu julung-julung kali yang kita adakan. Dengan adanya penubuhan ini, banyak yang kita dapat daripada pengalaman, dijadikan ini satu inisiatif kepada bakal-bakal guru, inisiatif kepada tenaga-tenaga pengajar, inisiatif kepada universiti-universiti luar, terutama daripada luar negara dan juga di tempatan. Penubuhan ini juga merupakan satu pakar rujuk. Kita dapat bahan-bahan rujukan yang memang tidak akan ada di mana yang kita, di dunia, yang mana dijadikan satu sumber rujukan yang boleh diguna pakai oleh semua tenaga pengajar dan juga bidang pendidikan. Di samping itu, dia juga di situ juga terdapatnya tokoh-tokoh yang kita pamerkan. Dengan adanya tokoh-tokoh itu, kita dapat mendalami sejarah-sejarah penubuhan, sejarah-sejarah penubuhan USI, sejarah-sejarah penubuhan sejarah yang mana memang satu sumber yang utama yang kita boleh dapat di galeri.